salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi malam 18 Oktober 2020. Berita utama, pandemik COVID-19 yang melanda negara memberi cabaran dan impak kepada seluruh dunia dari segi ekonomi. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg memberitahu Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinannya iaitu Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS lebih menumpukan kepada pembangunan daripada bermain politik, terutamanya dalam pasca COVID-19 untuk memulihkan ekonomi. Jelas beliau, ekonomi Sarawak mengalami pemulihan yang lebih cepat sejurus selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan pelbagai projek-projek pembangunan. When COVID was 19, we had this MCO. After the MCO, we had the projects available. Immediately, our business started. After the MCO, you know why? Because we got the project, a lot of rural projects in the rural areas as well as our project in terms of building roads and bridges. So our recovery was a bit faster compared with other areas. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Konvensyen Khas Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP 2020 di Kuching hari ini. Tegas beliau, setiap komponen parti perlu bersatu dan bekerjasama sebagai satu pasukan untuk melindungi, mempertahankan dan menjaga Sarawak untuk rakyat. Turut hadir dalam konvensyen tersebut ialah Presiden SUPP, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien serta pemimpin tertinggi parti tersebut. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 5 kes positif COVID-19 hari ini. Kes-kes tersebut dikesan di daerah Kuching dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 768 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melalui kenyataan medianya memberitahu 4 kes melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan umur 7 hingga 13 tahun dan merupakan adik-beradik iaitu anak kepada kes ke-719 dengan kes ke-730. Manakala satu kes adalah jangkitan tempatan melibatkan seorang lelaki yang bekerja sebagai juruteknik swasta di sebuah hospital kerajaan di Kuching. Selanjutnya, golongan petani di kawasan Bintangoh harus mengambil peluang memajukan industri pertanian untuk memenuhi permintaan terhadap buahan dan sayuran yang masih belum mencukupi. Jelas Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil, setakat tahun 2019, Sarawak hanya mencapai 41% taraf sara hidup untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut Datuk Dr. Jerib, Kerajaan Negeri Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM9 juta untuk melaksanakan program perkembangan agrikultur komuniti di seluruh Sarawak. Semasa menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan PKDBS dan Koperasi Agrobis Jaya Berhad pada Sabtu, Datuk Dr. Jerib berkata, Bintangoh yang terletak di bawah Betong Serike Food Basket sesuai untuk menjadi pusat tanaman nanas. Berikut pula, penularan wabak COVID-19 di Malaysia kini memasuki peringkat ketiga dengan jumlah jangkitan meningkat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Dato' John Sikitayai berkata, keadaan itu amat membimbangkan dan meminta masyarakat terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Beliau berkata demikian dalam program Sepakat Komuniti di Tatau. Dalam majlis itu, beliau telah mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar FRP sebanyak RM15,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Gisa dan RM6,000 kepada Biro Wanita Rumah Gisa. Seterusnya, berita gembira buat warga Kampung Kelkar apabila tapak untuk Pesta Wujud Kampung Kelkar akan dibina jambatan di sepanjang pantai untuk dijadikan tempat bersantai atau rekreasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris berkata, dengan terbinanya jambatan itu nanti, ia akan menjadi salah satu cara menarik orang luar untuk datang ke Kampung Kelkar. Menurut anda pergi kampung kita, ianya salah satu daripada program pelancongan.
program rancangan sekurang-kurangnya kita orang dapat jual lagi, jual lagi ada juga rezeki bagi orang kita. Beliau berkata demikian semasa program Santai Belia Kelkar bersama pemimpin di Dewan Serbaguna Kampung Kelkar pada Sabtu. Dalam majlis itu, beliau memberi peluang kepada belia dan penduduk kampung untuk sesi soal-jawab mengenai perkembangan-perkembangan di kampung pada masa akan datang serta apa yang telah dibuat untuk penduduk kampung. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan lagi pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.